Assalamualaikum Doktor. Saya Zaliha binti Mujid, PhD UTM Kuala Lumpur, kejuruteraan perisian. Okey, terima kasih. Okay. Seterusnya Puan Zilda Warni Irwan. Assalamualaikum Doktor. Saya Zilda Warni dari PhD student daripada UPM. UPM. Baik. Terima kasih. Dan seterusnya akhir sekali kawan kita Puan Zuraida Kamarudin. Silakan. Assalamualaikum, selamat pagi. Saya PhD student semester 5 UKM. Baik, alhamdulillah. Okey, terima kasih semua. Jadi kat sini kita ada campur lah. Ada student PhD dan juga Cik Arif Fatri. Mungkin boleh kenalkan diri Cik Arif. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Prof. Doktor dan juga salam sejahtera buat semua. Saya Arif Fatri bin Muhammad. Saya sebenarnya on the way ke universiti tapi bukan laptop dalam kereta, takut terlepas kelas. Saya daripada UiTM Cawangan Terengganu, Kampus Dungun, PhD Human Resource Management semester 1. Oh, di UiTM Dungun? Ya betul. Okey, alhamdulillah. Sama lah, saya pun bidang HRM juga. Wah, boleh nanti kontak. InsyaAllah, no problem. Okay, so terima kasih banyak-banyak tuan-tuan dan perempuan. Jadi kita dah perkenalan semua sedikit dan kat sini kita ada mix lah. Ada student dan juga ada lecturer. Prof Madya pun ada. So kalau tak silap saya tadi Prof Madya Zaki, kalau tak silap saya, betul Prof? Okay, jadi kita akan mulakan dan saya punya rules of the game dalam saya punya sesi ni, tidak ada sesi khusus untuk question and answer. Jadi tuan-tuan dan perempuan boleh interrupt saya pada bila-bila masa sahaja semasa saya berkongsikan tentang topik yang kita akan bincangkan. Tak payah tunggu di akhir sesi. Sebab kalau nak tunggu di akhir sesi mungkin kita dah lupa dan sebagainya. So boleh interrupt terus, no problem. Dan kalau mungkin penerangan saya mungkin ada yang tersilap juga, saya alu-alukan untuk ditegur, tak ada masalah. Okay, no problem. Okay, kita open lah kat sini. Okay. So baik tuan-tuan dan perempuan, seperti mana yang dimaklumkan oleh moderator tadi, kita akan mulakan sesi kita yang pertama pada hari ini. Okay, daripada pukul 9 sekarang ni sehingga pukul 11 pagi lah. Okay, so saya akan share screen sekejap. Okay, so saya akan share. Okay, boleh nampak tak saya punya slide PowerPoint yang sedang saya tunjukkan sekarang ni? Boleh, boleh. Boleh nampak jelas Betul. Okey, alhamdulillah. So hari ni kita akan bincangkan tentang Smart PLS 4 lah. Kita guna sebab kita dah masuk kepada version yang 4. So kita akan bincanglah. Walau bagaimanapun untuk makluman tuan-tuan dan perempuan, sebenarnya kalau kita masih menggunakan sebab PLS 3 pun no problem sebenarnya. Benda yang sama saja. Okey, cuma biasalah orang bisnes dia akan buat improvement sedikit dan dia akan buat features barulah. Tapi kalau kita nak gunakan yang 3 pun masih boleh. Sama jugalah macam kita guna SPSS kan, kita nak guna version 26 ke 25 ke, should be no problem. Sama saja. Sebab orang bisnes ni dia akan buatlah improvement macam tu. Okay? Jadi tak menjadi kesalahan lah. Okay? Okay, jadi untuk kandungan proses pembelajaran kita pada hari ini, perbincangan kita pada hari ini, saya akan cover, yang pertama sekali saya akan cover tentang justifikasi menggunakan Smart PLS. Yang kedua kita akan tengok tentang istilah-istilah ataupun konsep-konsep penting yang perlu kita tahu bila kita gunakan Smart PLS ni. Okay? Dan seterusnya kita akan pergi kepada saringan data sebab benda ni sangat penting dan benda ni yang paling kritikal yang kebanyakan student dan juga penyelidik terperangkap dekat sini lah sebenarnya.
Okay, yang paling kritikalnya adalah saringan data, dan yang kedua dari segi analisis model pengukuran. Okay, sama ada model reflektif ataupun model formatif. Jadi nanti saya akan tunjukkanlah macam mana yang dikatakan reflektif, yang macam mana yang dikatakan formatif, dan seterusnya kita akan pergi kepada analisis model struktur. Okay, model struktur ni dia bergantung kepada kita punya research kita lah. Sama ada kita menggunakan model kesan langsung ataupun direct effect, sama ada kita nak gunakan mediator ataupun kita nak gunakan moderator. Dan sebagai tambahan, saya akan bincangkan juga hari ini tentang cara menggunakan multi-group analysis, dan yang terakhir sekali kita akan bincangkan penggunaan important performance maps analysis. Okay? Jadi benda-benda ni lah. Dan untuk makluman tuan-tuan dan perempuan semua, perkara yang paling kritikal sekali sebenarnya dalam kita menganalisis data ni, tak kira lah sama ada kita guna PLSAM ke atau kita guna CBSAM ke, dia peringkat saringan data dan analisis model pengukuran ni lah. Okay, yang ini yang sangat kritikal sekali. Tapi bila saringan data dan juga analisis model pengukuran ini, measurement model ini dah settle, dah cantik, maka untuk analisis model struktur dah tak ada masalah. Okay, sekejap saja. Okay? Okay. Dan kita akan pergi kepada bila kita perlu gunakan PLSAM. Dia macam ni. Biasanya lah bila kita nak analisis data ni, kita akan terfikir sama ada kita nak guna PLSAM ke, kita nak guna CBSAM ke, yang mana satu. Kan? Ada orang kata, oh kita zaman sekarang kita kena guna Smart PLS. Guna SPSS itu dah ketinggalan zaman, dah tak boleh, ada yang kata macam tu. Ada yang kata pula, oh kita kena guna Smart PLS, kita jangan dah guna AMOS, AMOS tu lama. Jadi saya nak maklumkan kepada tuan-tuan dan perempuan semua sekarang ni, itu adalah pendapat yang salah. Okay? Itu pendapat yang sangat salah. Sebab pemilihan untuk menganalisis data itu, dia bukan berdasarkan baru punya software ke, lama punya ke, tak. Dia berdasarkan keperluan kajian kita. Itu yang sangat penting saya nak tekankan. Jadi lagi satu saya nak maklumkan, selalu orang sebut Smart PLS lah, AMOS lah. Sebenarnya analisis data kita menggunakan dua, sama ada PLSAM ataupun CBSAM. Jadi Smart PLS ni, AMOS tu dia hanyalah software sahaja. Okay? Contoh kalau PLSAM, kita biasanya kita akan gunakan Smart PLS software. Kalau CBSAM, kita akan menggunakan AMOS dia punya software. Tetapi untuk Smart PLS 4, dia cover sekali semua sekali. Dalam Smart PLS 4 tu dia dah ada sekali, kalau kita nak buat CBSAM pun boleh, kita nak buat PLSAM pun boleh. Okay? Itu yang terbarulah. Okay? Jadi perkara pertama yang perlu kita lihat sama ada kita nak pilih CBSAM atau PLSAM ni, yang pertama adalah apabila objektif kajian kita tu bersifat peramalan ataupun prediction, prediktif. Bila kita punya objektif kajian tu prediktif, kita tak boleh guna CBSAM. Kita tak boleh guna AMOS. Kita suka ke, kita tak suka ke, kita mesti guna PLSAM atau Smart PLS. Tetapi kalau kita punya objektif kajian kita tu untuk confirmatif, kita tak boleh langsung menggunakan PLSAM ataupun Smart PLS. Kita mesti guna CBSAM, iaitu yang biasanya kita sebut sebagai AMOS tu. Tak ada pilihan. Okay? Tapi walau macam mana pun, kita akan jumpa kadang-kadang macam saya sendiri pun, bila saya jadi evaluator untuk proposal defense ataupun Viva, objektif kajian berbentuk prediktif tapi menggunakan AMOS.
Kan? Jadi kita kena tahu tentang bila masa kita nak guna. Sebab statistik dibuat ini bukan semata-mata suka-suka untuk bisnes saja. Untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan, kalau kita tengok kepada sejarah PLS SAM ni, Smart PLS ni, dia dibuat oleh orang AMOS juga, orang CBSAM juga sebenarnya. Yang mana dia dibuat untuk mengatasi kelemahan yang ada di dalam AMOS. Okay, nanti kita bincangkan lagi. Okay. Yang seterusnya, kita gunakan PLS-SAM ni apabila data kajian kita bertaburan tidak normal. Okay. Jadi, bila saya sebut bertaburan tidak normal ini, bukannya extremely tidak normal, dan yang kedua, bukannya tak payah ambil tahu langsung pasal normality kita punya data. Jangan salah faham yang itu. Okay? Sebab bila data kita tu dia punya normality tu terlalu teruk, kita nanti dia akan menjejaskan masa kita melakukan analisis model pengukuran. Kan, masa buat analisis model pengukuran, kita akan tengok kepada nilai outer loading contohnya. Kita akan melihat kepada nilai AVE contohnya. Kita akan melihat kepada composite reliability. Kan? Dan kita juga tengok nanti tentang discriminant validity, iaitu kita melihat kepada heterotrait, monotrait ataupun HTMT punya values. So benda tu akan menjadi masalah. So that's why benda ni walaupun kalau kita baca buku HARE ataupun buku lain, contoh kalau kat UPM, kan kawan-kawan kita yang dekat UPM, guru untuk Smart PLS ni mungkin boleh jumpa ni dengan Dr. Jackie. Kan mungkin kenal kan. Kalau dekat USM kita ada Prof Ramayah. Kan? Itu dekat Malaysia memang orang yang terkenal lah dengan Smart PLS ni. Jadi bila tak normal itu, bukan kan biasa kalau kita, nanti saya akan tunjuk detail, tapi secara dasarnya kalau normality ni biasanya kita akan tengok kepada nilai skewness dan kurtosis. Okay? Dan normality, skewness, kurtosis ni kalau kita baca buku HARE, okay, 2017 ke 2014 ke apa ke 2019 ke, dia punya normality adalah negatif 1 hingga 1. Tak kira lah skewness ataupun kurtosis. Tapi masalah yang berlaku adalah apabila kita melakukan kajian sains sosial yang melibatkan perception kita punya responden, so agak sukar untuk kita mendapatkan nilai normality antara negatif 1 hingga 1. Jadi tapi kalau kita nak guna AMOS ataupun CBSAM, mesti itulah dia punya normality-nya. Tapi untuk Smart PLS dia boleh run yang di luar tu. Sebab nanti saya akan tunjukkan walaupun yang ditetapkan, yang dituliskan oleh HARE, skewness dengan kurtosisnya adalah negatif 1 hingga 1, tapi ada juga pendapat-pendapat lain yang mengatakan boleh guna lebih besar daripada itu. Ada yang kata negatif 2 hingga 2, ada yang kata negatif 5 hingga negatif 10, negatif 5 hingga 10 dan sebagainya. Nanti saya akan tunjukkan. Okay, yang ketiga adalah apabila kajian kita menggunakan model yang kompleks. Model kompleks ni dia ada dua definition. Okay, yang pertama sekali, model kompleks ni kita melibatkan banyak variable. Banyak kita punya independent variable dan banyak kita punya dependent variable. Itu juga dianggap sebagai model yang kompleks. Okay, walaupun direct effect. Dan yang kedua sekali, kita melibatkan model kita itu melibatkan mediator dan juga moderator. Okay, itu juga dianggap sebagai kompleks. Okay, yang seterusnya, apabila jumlah data bersih yang boleh dianalisis adalah sedikit. Yang ini masalah yang kebanyakan student dan juga researcher hadapi. Sebab kita perlu buat data screening. Nanti saya akan tunjukkanlah proses data screening. Bila kita buat data screening, kita akan melibatkan
pembuangan banyak kita punya data. Contoh, kita edarkan 1000 questionnaire. Bila kita edar 1000 questionnaire, bila kita buat data screening, kita nak kena tolak yang mana missing value, kan? Yang mana pattern punya responden bagi jawapan secara berpattern. Lepas tu kita nak kena tolak yang ada outliers dan sebagainya. Dan pengalaman saya membantu student-student ni, ada yang edar 500, bila buat data screening, habis semua kena buang. Wah, itu masalah lah. Okay? Jadi sebab itu kita kena adakan masa melakukan membangunkan soal selidik kita tu, kita kena buat secara betul-betul lah. Kita tak boleh alah, kadang-kadang saya tanya student, alah dia kata saya adapt je dan saya adopt je kan. Walaupun adopt itu nampak macam mudah tetapi sebenarnya dia tidak mudah. Ada yang kata adapt kan, tak adapt tapi dia tak buat kan kita ada pilot test, kita ada pre-test kan. Jadi kita kena tahulah beza pre-test dan juga pilot test tu. Kita jangan pakai tak kisah buat aja sebab ada juga yang kata pre-test dan juga pilot test tu sama, tapi hakikatnya dia adalah dua benda yang berbeza yang perlu dilakukan untuk memastikan kita punya questionnaire itu berkualiti, untuk memastikan kita tak hadapi masalah masa kita analisis data. Okay, sebab pening kepala, sebab ramai yang saya jumpa bila buat data screening, responden tak cukup. Contohnya dia kata dia punya responden 10,000, dia punya population 10,000. Dia punya sampel ikut Kerji Morgan 384. Dia edar sebab 384 dia punya sampel, dia edar 500. Dengan harapan buang sikit saja. Bila dah dapat daripada responden, bila buat data screening tinggal 10. Tinggal 200, tak cukup. Okey? Jadi itu pun kena ingat juga bila kita sebut tentang Kerji Morgan punya values, dia bukan Kerji Morgan itu nilai yang dia letakkan itu bukan jumlah yang perlu diedarkan, tetapi itu merujuk kepada jumlah data persih yang perlu ada untuk memastikan kita punya analisis dapatan kita tu dapat mewakili populasi. Maksudnya kita punya itu yang disebut sebagai dapatan kita tu valid dan reliable. Kalau kita punya sampel tak cukup, kita punya dapatan tak valid dan tidak reliable. Itu masalah dia. Jadi kita kena selesaikan. Kalau kita menggunakan AMOS ataupun CBSAM, biasanya AMOS CBSAM dia memerlukan sekurang-kurangnya 200 sampel. Tapi untuk Smart PLS ni 50 pun dia boleh jalan, 30 pun tak ada masalah. Itu yang dikatakan jumlah data yang sedikit. Sedikit di sini jangan ambil mudah. Maksudnya memang dia boleh run, Smart PLS boleh run, tetapi untuk memastikan dapatan kita tu valid dan reliable, mesti refer balik kepada table Kerji Morgan. Ikut suka kita lah. Ada kadang-kadang tertentu kita perlu menggunakan Kerji Morgan, ada keadaan-keadaan tertentu kita perlu menggunakan G-Power, ada keadaan-keadaan tertentu kita perlu menggunakan 10 times rule, bergantung kepada keadaan kajian kita. Yang penentuan sampel tu juga bukan ikut suka. Dia ada syarat-syaratnya. Bukannya saya tak naklah guna Kerji Morgan sebab Kerji Morgan punya table ni sejak tahun 70-an lagi. Saya nak guna G-Power. Dia bukannya macam tu. Dia ada syarat-syaratnya. Bukan suka-suka. Okay. Yang kelima, apabila memerlukan pengkaji menguji perhubungan antara pemboleh ubah secara serentak. Okay. Yang ini kelebihan Smart PLS. Kalau kita menggunakan SPSS ataupun AMOS, kita akan tengok satu-satu. Tapi sekompleks mana sekalipun kita punya model, Smart PLS akan run secara serentak. Dia ada beza run satu-satu dengan run serentak. Kita boleh tengok perbezaan dapatannya, result analisisnya apabila kita run satu-satu dan juga kita run serentak. Dia berbeza. Okay? Jadi ketepatan lebih apabila kita run serentak.
kan? Dan seterusnya apabila model kajian bersifat reflektif ataupun formatif. Yang ini Amos biasanya formatif, tetapi untuk Smart PLS dia boleh dua-dua. Okay? Mungkin kita tak berapa nak pasti apa yang dikatakan sebagai reflektif, apa yang dikatakan formatif. Tapi nanti saya akan terangkan detail apa yang dikatakan sebagai reflektif dan apa yang dikatakan sebagai formatif. Okey, baik tuan-tuan dan puan-puan, ada apa-apa soalan setakat ni? Free. No Saya, problem. saya dokter, Ya, maknanya dokter kita ambil menggunakan Smart PLS ini setelah kita melakukan uji reliabilitas, uji normalitas dan sebagainya, baru boleh kita tentukan dia kita boleh guna perangkat ini atau tidak, macam itu dokter ya? ya, dia Apa dari awal baru kita udah boleh nentukan, misalnya karena model kita yang kompleks, kita ambil itu aja. Tapi kita belum tahu data kita normal atau tidak normal, ataupun kita belum melakukan kajian itu. Kita udah boleh menentukan kita guna Smart PLS atau kita melakukan uji normalitas dulu dan sebagainya, baru boleh kita menentukan kita boleh menggunakan Smart PLS. Okey, jawapannya macam ni. Tak perlu kita buat ujian normaliti apa semua dulu. Kita tengok saja kita punya objektif kajian kita. Kalau objektif kajian kita itu bersifat prediktif, kita gunakan Smart PLS. Tak kiralah kita punya kompleks ke tak kompleks ke apa ke. Okay? Kita boleh tentukan di awal lagi. Kita tengok kita punya objektif kajian saja, kita dah boleh tahu dah kita ni perlu guna Smart PLS ataupun guna Amos. Faham tak yang saya sebutkan prediktif dan konfirmatif tu? Boleh tahu tak? Boleh tak nak bezakan objektif kajian kita yang prediktif ataupun konfirmatif tu? Belum tahu, tak tahu. Boleh jelaskan tak? Okey, dia macam ni. Contoh selalu orang buat mengkaji kesan pelaksanaan upah pelaksanaan gaji minimum terhadap kepuasan pekerja. Itu adalah prediktif. Kita nak predict adakah kita punya IV akan mempengaruhi DV. Itu predict. Biasanya kalau guna effect, relation, ya? Doktor, dia sama dengan kalau dalam UiTM kan kita guna bahasa Inggeris. Kalau dia sama macam determine the effect of blah 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 to the blah blah blah. Yes. Sama ke ayat macam tu? Sama. Tadi saya guna bahasa Melayu. Yang itu effect ke, impact ke, relationship ke, apa ke, yang itu adalah prediktif. Kita nak predict. Tetapi yang confirmative pula, kita nak confirmkan sesuatu konsep, kita nak confirmkan sesuatu teori. Contohlah confirmative. Kita tahu teori Maslow. Saya bagi contoh teori Maslow. Kita ada 5 level of human needs tu kan? Teori Maslow. So kita nak test sama ada betul teori Maslow ni dibuat lama dulu. Lepas tu sekarang ni kita nak buat confirmation sama ada teori Maslow itu relevan atau masih relevan atau dah tak relevan dengan situasi pada tahun 2024 ini. Jadi kita ambil teori Maslow punya human needs tu, kita nak tengok tentang, contoh kita kata untuk melihat keberkesanan teori Maslow dalam konteks new millennium contohnya. Itu itu confirmative. Kita nak confirmkan sesuatu benda tu betul ataupun tidak. Yang itu confirmative. Untuk mudah kita faham. Doktor, saya nak tanya, sebelum ni ada kawan saya cakap nak guna Smart PLS juga kita kena rujuk kepada status data kita tu homogeneous ataupun tidak. Betul ke doktor? Sebab homogeneous maksudnya similar type ataupun kita buat cross sectional yang ataupun multi-genius macam berpelbagai. Macam saya buat PTD ada pelbagai bidang, ada 8 bidang. Saya campur semua bidang. Macam tu, boleh ke? Tak ada masalah, boleh. Setakat ni berdasarkan kalau kita tengok kepada buku Hare,
tak ada pula dia ceritakan tentang homogeneous dan non-homogeneous tu. Oh. Boleh je guna, tak ada masalah. Macam saya sendiri pun guna Smart PLS masa saya buat PhD dulu, saya pun saya buat tentang performance based pay. So dalam performance based pay tu dia ada banyak kategori, ada pekerja eksekutif, bukan pekerja eksekutif dan sebagainya. Boleh, tak ada masalah. Boleh je guna Smart PLS. Terima kasih doktor, terima kasih banyak-banyak. Sama. Ada lagi soalan? Minta maaf saya tak nampak tau tuan-tuan dan puan semua, sebab saya bila saya share screen untuk Google Meet tu dah tak nampak dah. Okey. Kalau nak tanya soalan boleh tanya terus je. Doktor, saya nak tanya boleh? Silakan. Contohlah kan, bila buat Smart PLS ni kita ada tendensi untuk buang items. Jadi soalan saya untuk satu soalan tu, satu IV tu berapa minimum items untuk elak supaya soalan tu still boleh reflect the real population macam tu. Okey, dia macam ni. Jumlah minimum item untuk setiap konstruk kalau mengikut HARE adalah 3. Tetapi untuk keselamatan kita, kalau orang yang betul-betul maksud saya di Malaysia ni lah, untuk konteks kita di Malaysia, saya nasihatkan sekurang-kurangnya 5. Okay. Kalau ikut hukum statistik yang ditetapkan oleh HARE, Ringgel, iaitu orang-orang yang buat Smart PLS ni, guru Smart PLS ni, 3 item sudah memadai. Tetapi dalam konteks kita Malaysia ni, saya cadangkan 5 dan ke atas, minimum 5. Sebab ada saya pernah jumpa examiner yang mempertikaikan, dia kata 3 tak memadai, tidak boleh mewakili konstruk. So saya diam je lah, sebab tak perlulah kita nak bergaduh benda-benda yang remeh macam tu bagi saya. Cuma itulah nasihat saya, kalau kita baca buku HARE, dekat situ clearly HARE kata minimum 3. Tetapi untuk tuan-tuan dan perempuan, rakan-rakan postgrad semua kat sini, saya nasihatkan sekurang-kurangnya kena ada 5. Itu sebab bila kita buat questionnaire, saya kalau student saya nasihatkan sekurang-kurangnya kena ada 10. Sebab bila kita run analisis, tendensi untuk kita buang item-item tu yang kita lihat melalui nilai autoloading tu nanti yang kata tunjukkan nanti kenapa kita perlu buang dan sebagainya, dia akan mempengaruhi. Sebab saya pernah jumpa kadang-kadang dia ada, walaupun dia ada 10 item, tapi bila kita run analisis, 10-10 tu tidak valid untuk represent konstruk. So semua kena buang. So bila semua kena buang, dia kena buang konstruk tu daripada dia punya model. Bila dia nak buang konstruk itu, dia kena bagi justification pula. Kan? Jadi banyak kerja nak buat. Itu sebab. Itulah nasihat saya. Saya menjawab soalan ke? Ya doktor. Cuma untuk kesinambungan kes ni kan, contohlah macam doktor cakap, ada untuk satu konstruk tu dia ada 3 item. Okay. Bila saya run, 2 tu saya kena buang. Tinggal 1 je item. Adakah dia menjadi isu walaupun kalau tengok dia punya finding semua macam contohlah signifikan. Tapi dia hanya 1 je item. Adakah dia menjadi isu? Dia tak boleh. Sebab HARE dah kata setiap konstruk minimum mesti ada 3 item. Kalau 1 item, maksudnya konstruk itu tidak valid. Yang mana item-itemnya tidak dapat mewakili sepenuhnya. Bukan tidak boleh mewakili. Item itu tidak menggambarkan keadaan sebenar konstruk. Macam tu. Contohlah manusia kan, saya bagi contoh ini. Manusia ada 2 tangan, untuk menjadi satu manusia yang sempurna kena ada 2 tangan, 2 kaki, 1 kepala contoh. Itu minimumnya. Tiba-tiba kita kata 1 tangan tak ada, tak cukup. Itu sebab kita dah kata manusia kelainan upaya. Maksudnya sifat komplit manusia itu tak wujud. Sama juga macam konstruk. Macam itulah analoginya. Boleh?
Boleh doktor, terima kasih. Sama. Ada lagi soalan? Tak ada Okey. Doktor, Ya, kalau, ya. kalau let's say kita kena buang, saya ada 10 tapi dah kita buang tinggal 3 je doktor, tu pun baru AVE saya naik. Dia macam ni. Kan bila kita gunakan Smart PLS ini, kita nak menentukan sama ada kita nak kekalkan item itu atau kita nak remove, nak keluarkan item itu. Biasanya yang pertama kita melihat kepada ini saya cerita ni di peringkat analisis model pengukuran kita berdasarkan nilai autoloading. Okey, nilai autoloading yang diperlukan adalah biasanya kita akan ambil yang mempunyai nilai autoloading 0.7 dan ke atas. Tetapi kalau kita tengok dalam guideline yang telah ditentukan, bukan ditentukanlah, yang dicadang, yang disarankan oleh HARE, kita akan ada kena buat autoloading relevant test. Yang mana-mana item yang mempunyai nilai autoloading di bawah 0.4 kita perlu buang straight away. Kita tak payah nak fikir-fikir dah, kita kena buang terus. Tetapi item-item yang nilainya berada di antara 0.4 hingga 0.7, kita jangan buang dulu. Kita buat autoloading relevant test untuk menentukan sama ada item itu perlu dikekalkan atau perlu dikeluarkan. Jadi untuk melakukan autoloading relevant test, nanti saya akan tunjuk lebih detail lah nanti, ini saya cerita dulu. Bila kita nak buat autoloading relevant test ini, kita akan tengok balik kepada nilai Cronbach alpha pula, composite reliability. Okeylah, contohlah construct job satisfaction, contohnya kita punya construct tu job satisfaction. Kita ada 10 item. 2 item hijau. Cantik dah, kita memang boleh ambil dah hijau, dah cantik, lebih daripada 0.7. Tapi kita ada 6 item yang di antara 0.4 hingga 0.7. 2 item di bawah 0.4. 2 item yang di bawah 0.4 kita buang terus. Jadi item yang ada 6 lagi tu, kita akan test dia. Maksudnya kita buang satu. Rule dia macam ni. Apabila kita mengeluarkan item itu menyebabkan nilai autoloading kita tidak berubah atau kurang, kita perlu kekalkan dia. Tetapi kalau dia tu berubah makin meningkat, kita akan keluarkan dia. So kita kena test satu-satu. Itu sebab saya kata di peringkat bila kita membuat analisis data, ini peringkat yang paling kritikal, peringkat yang paling lama ambil masa kita nak buat adalah untuk masa screening data dan juga analisis model pengukuran tu. Analisis model pengukuran tu nak tentukan masuk item mana, keluar item mana masuk tu. Boleh Tuan? Boleh doktor. Pening sikit doktor. Pening banyak doktor. Apa dia? Pening lagi doktor. Pening lagi. Biasalah dia benda-benda ni kita kena buat latihan. Sebab kalau kita cerita macam ni dia tak ni. Dokter, satu soalan lagi dokter, boleh? Sekejap boleh sekejap tak? Kereta saya berbunyi sekejap tunggu saya sekejap boleh? Saya ambil masa sekejap. Okey. Sekejap je. Okey, ada soalan tadi pertama? Satu lagi dokter. Kalau lepas saya ada 2 nih, saya nih mau memprediksi X terhadap Y melalui moderating. Terus saya mau membandingkan antar lembaga dokter. Misalnya satu lembaga dengan populasi dengan sampel 200, terus saya bandingkan dengan satu lembaga institusi sampelnya 200 juga. Itu boleh guna Smart PLS tidak dokter? Boleh. Atau ada dari analisis lain lagi untuk membandingkan antar beberapa institusi? Okey, untuk membandingkan 2 institusi yang berbeza di dalam satu analisis akan menggunakan multi group analisis yang akan saya terangkan nanti. Ada, boleh. Okey. Tak kira sama ada direct effect, moderating atau mediating, kita boleh buat perbandingan 2 group itu, 2 kumpulan responden menggunakan multi group analisis.
Okay, doktor, thank you. Okay. So ada lagi soalan? Oh, dekat sini. Okey. Ada soalan kat sini. Okey, saya baca ni sekejap sebab kat sini ada banyak dekat chat ini. Soalan ini Cik Fizi prediktif mengkaji kesan pelaksanaan gaji minimum terhadap kepuasan kerja. Yang ini prediktif Cik Arif. Okey. Lepas tu confirmative to confirm theory, okey. Macam saya cakap tadi. Okey, yang ini yang apa ni, ada daripada SH. Buku hair tu buku apa ya? Okey. Dia hair ni bukunya sebenarnya hair tu adalah orang yang maksudnya dengan bahasa mudahnya orang yang mencipta guru kepada Smart PLS ni. Nama dia Hair, H-A-I-R, Hair. Dia ada keluarkan buku lah. Buku dia tajuk dia Smart PLS je. Okay. Tapi buku dia boleh tahan jugalah harga 100 lebih, 200 lebih. Kalau yang advance punya tu adalah rasanya 400 lebih kot. Okay. Okay, Puan Zuraida, buku penulis buku PLSM Hair et al. Ada tahun-tahun dia, ya betul. Ada 2014 ada, tapi tu lama. Ada 2017, 2019. Okay. Kalau tak silap saya yang 2017 tu Smart PLS biasa. Kalau yang advance punya 2019. Okay. Seterusnya yang ini. Oh ini berdebar juga kalau nak kena buang. Kena sediakan lebih banyak item, ya betul. Okay. Ni nilai autoloading. Okay, ni saya dah cerita tadi yang kata kena tengok nilai lebih 0.7 ke atas baru ambil semua ni. Saya takut lupa banyak info penting yang doktor share. Okay, dia macam ni. Sebenarnya untuk maklumat tuan-tuan dan puan-puan, sebenarnya saya nak beritahu di akhir sesi ni, tapi kata tentang buku. So saya memang ada jual dan saya dah buat dah buku e-books untuk Smart PLS 4 ni sebenarnya. Dekat situ saya dah minta maaf lah moderator bila peserta bangkitkan tentang buku ni, saya faham. Untuk maklumat tuan-tuan dan puan-puan, kalau kita tak biasa dengan Smart PLS, kalau terang cakap, kalau kita baca buku hair, kita akan pening. Sebab dia punya level tinggi dan sukar untuk faham sikit. Okay. Oleh sebab itu saya ada buat e-book untuk Smart PLS 4 ni. Okay. Tapi di akhir nantilah saya akan sharekan kalau siapa yang berminat untuk membelinya tu. Okay. Okay, ada lagi soalan? Assalamualaikum Prof. Saya nak tanya. Pembetulan. Saya bukan Prof, saya doktor je. Doktor bakal. InsyaAllah. Okay. Kalau saya nak mengkaji mengenai kefahaman Islam, dia punya mediatornya kursus pendidikan Islam, bagi sikap dan amalan toleransi beragama. Hubungannya antara kefahaman Islam dan toleransi beragama. Jadi boleh ke saya gunakan Smart PLS atau SPSS lebih sesuai? Dia pada saya sebab itu melibatkan mediating. Ya. Saya cadangkan gunakan Smart PLS lebih mudah. Okey, baik. Terima kasih doktor. Okey, sama. Okey. Okey, ada lagi soalan? Tak ada Prof Zaki, ada apa-apa nak share, nak tambah ke? Ada yang saya tertinggal ke Prof? Tak apa doktor, sila-sila, tak apa. Takut ada tertinggal ke dan sebagainya kan? Tersilap bagi penerangan ke, mungkin ada pandangan yang berbeza, no problem, kita share. Okey, kalau tak ada, kita akan pergi kepada yang seterusnya lah. Okay? Saya share screen semula. Okey. Tadi kita dah selesai tentang bila kita perlu guna Smart PLS ni. Saya harap semua ni clear dan jangan bimbang,
bila saya sebut bertaburan tidak normal lah, model kompleks lah, jumlah sedikit, formative, reflektif, itu nanti kita akan masuk, saya akan terangkan lebih detail. Okey, sekarang ni kita pergi pula kepada istilah-istilah ataupun konsep-konsep penting yang perlu kita tahu bila kita nak gunakan Smart PLS ni. Sebab bila kita baca buku Smart PLS, contohnya baca buku HARE, kita akan jumpa macam-macam istilah-istilah yang kita rasa pening kadang-kadang tu. Ini pengalaman saya dulu lah kan, mula-mula berjinak-jinak dengan Smart PLS ni, apakah benda lah dia orang ni tulis benda macam ni. Tulislah benda-benda yang senang orang faham. Kenapalah nak tulis benda-benda yang susah kan. Jadi kat sini saya dah ringkaskan, maksudnya saya cuba memberi definisi istilah-istilah ini dalam bahasa mudah supaya kita mudah faham dan kita tahu. Bila kita jumpa istilah ni, oh ini sebenarnya. Okay? Yang pertama sekali latent variable. Nama latent variable. Tapi sebenarnya dia merujuk kepada konstruk ataupun pemboleh ubah yang kita gunakan dalam kita punya model, dalam kajian kita. Tak kira lah itu independent variable ke, dependent variable ke, mediating variable ke, moderating variable ke, sama je. Semua tu kalau baca buku tu dia disebut sebagai latent variable. Okay? Yang seterusnya indicator. Indikator tu merujuk kepada item soalan. Kan kalau kita ada contoh, kita ada job satisfaction. Dalam job satisfaction tu ada 14 item soalan. Itulah indikator tu, maksudnya item tu lah. So macam ada okey, yang saya tengok sini buku Ibu Smart PLS ni saya buat dalam bahasa Melayu sekarang ni, dalam bahasa Melayu kan. Sebab kalau dalam bahasa Inggeris dah banyak dekat pasaran. Okay? Saya punya slide tadi. Okey. Lepas tu yang seterusnya exogenous latent variable. Oh, nama sedap kan? Exogenous latent variable. Dia sebenarnya exogenous tu kita punya IV lah, independent variable itu. Pemboleh ubah yang berperanan sebagai pemboleh ubah tidak bersandar. Tu aja sebenarnya. Okay, itu exogenous. Yang seterusnya endogenous. Endogenous latent variable tu kita punya DV lah, dependent variable. Ataupun kat sini saya tulis pemboleh ubah yang berperanan sebagai pemboleh ubah bersandar. Kita punya dependent variable dipanggil sebagai endogenous latent variable. Okay. Okay, seterusnya kita ada measurement model. Okay. Measurement model itu merujuk kepada perhubungan antara item dan juga konstruk. Itu sebab bila kita nak, sebelum kita menjawab kita punya objektif kajian, sebelum kita menjawab kita punya hipotesis, kita kena buat measurement model analysis. Kan? Analisis model pengukuran. Yang itu kita yang dinamakan sebagai, kita nak melihat kepada hubungan di antara item dan juga konstruk. Jadi kita nak tengok sama ada benar atau tidak kita punya item-item soalan yang kita gunakan di dalam kuesioner kita itu benar-benar dapat menggambarkan konstruk dan item-item konstruk-konstruk itu berbeza di antara satu sama lain. Sebab kadang-kadang kita buat question ini kita rasa macam berbeza, tetapi statistik punya analisis dapati dia adalah benda yang sama. Itu yang menjadi masalah. Dia akan nilai VIF dia tu jadi tak valid, okay, tak comply dengan requirement yang diperlukan. Kita punya HTMT, heterotrait monotrate punya tu discriminant validity tu pun tak comply sebab kita rasa kita punya konstruk, kita punya item itu berbeza tapi sebenarnya sama. Okay? Okay, yang seterusnya kita pergi kepada structural model. Okay? Structural model ini merujuk kepada perhubungan antara konstruk dengan konstruk. Maksudnya hubungan di antara IV dengan DV. Ataupun hubungan di antara IV dengan mediating variable dan pergi kepada
DV kita. Yang seterusnya path model. Path model ini merujuk kepada hipotesis, hubungan yang kita nak uji tu. Kan, contoh, terdapat hubungan yang signifikan antara A dan B. Itu contohnya lah, itu dipanggil sebagai path model. Itu sebab nanti bila kita run analysis, kita nak tengok kita punya result sama ada ni signifikan ke tak, kita pergi kepada laporan tentang path coefficient. Yang seterusnya reflective measurement model. Corak perhubungan dari konstruk kepada item. Dan formative measurement, corak hubungan dari item kepada konstruk. Bahasa mudahnya kita nak faham, kalau reflektif ini dia punya anakkan kita dari item dengan konstruk tu dia ada anak panah kan. Jadi kalau reflektif ini dia anak panahnya dari konstruk mengarah kepada item. Dengan kata lain macam inilah untuk kita mudah faham. Kalau reflektif ini menunjukkan kepada simptom-simptom. Contohlah orang kena kencing manis. Kencing manis lah, diabetes. Kalau contoh reflektif ini mudah dahaga, kerap kencing malam, mudah letih. Itu contoh dia tanda-tanda je. Tapi kalau formatif ni, dia formatif. Maksudnya kalau orang diabetes, apa yang menyebabkan diabetes? Banyak makan gula, kurang bersenam. Contohnya macam tu. Tapi dia ada, nanti saya tunjukkanlah anak panahnya tu macam mana. Dan seterusnya direct effect. Yang ini direct effect model. Direct effect ni dia hubungan di antara IV dengan DV. Tak kira lah banyak mana IV, banyak mana DV, tapi kalau hubungannya IV dengan DV itu dipanggil sebagai direct effect model. Tak kira lah berapa banyak pun. Tetapi kalau indirect, dia melibatkan ada mediating variable dan juga ada moderating variable. Itu beza model kita lah. Sebab tadi saya dah cakap dah awal-awal tadi, bila kita nak buat measurement model, nak buat model structure, dia ada direct effect model dengan indirect. Bergantung kepada kajian kita. Dan ini kita punya ini yang saya nak tunjukkan, ini contoh model kita. Boleh nampak tak yang saya tunjukkan A, B, C, D ni? Boleh. Boleh Okey. So ini A ni adalah kita punya IV, independent variable. Dan 1, 2, 3 ini kita punya item. Bila anak panah daripada A pergi kepada 1 ni semua keluar macam ni, ini menunjukkan kita punya model adalah reflektif. Tetapi kalau kita punya anak panah tu terbalik macam ni, yang ini formatif. Kalau macam ni. Boleh Jelas Jelas. Okey. Saya letak balik semula. Ini B kita punya mediating variable. Yang ini C kita punya dependent variable. Dan D ini adalah kita punya moderating variable. Mungkin ada soalan kot. Doktor, Assalamualaikum. Sorry doktor, ada soalan. Ya, boleh. Kalau boleh ke, kalau saya cakap reflective variable ni macam formative variable ni lebih kepada kajian perfaktoran, reflective variable ni lebih kajian impak atau kajian kesan. Boleh juga kata macam tu. Tapi tak semestinya. Okey. Macam mana tu? Dia macam ni.
sama ada kita persoalan soalan yang timbul daripada student, macam mana kita nak tahu kan item tu formative ke reflektif, kan? Kita banyak item, kita ni ambil buat item, buat questionnaire daripada sama ada kita adapt ataupun kita adopt, betul? Jadi kita tak tahu. Jadi bila kita nak adapt, kita nak adopt tu, kita tidak boleh dengan suka-suka je lah. Oh, saya rasa lah soalan ni reflektif. Saya rasa soalan ini formatif. Tak boleh. Kita berdasarkan keputusan itu berdasarkan teori dan juga previous literature. Kalau kita ambil soalan daripada previous literature, soalan itu berbentuk reflektif, masa kita kena juga reflektif. Kalau dia guna formatif, kita kena buat formatif. Tetapi kalau kita ubah daripada formatif kepada reflektif, kita kena buat balik CFA apa semua tu. Okay, boleh Cik Fitri, Arif? Boleh doktor, boleh. Sebab kita kajian akademik, kita tak boleh suka-suka saya rasa, tak boleh pakai. Kecuali kita kata okey, soalan ini dalam soalan ini asalnya formatif. Dia kata, saya adapt dan bila saya adapt, saya dapati berdasarkan teori ini mengatakan ini adalah reflektif. So kita ada asas untuk tukar, no problem. Tapi kita tak boleh suka-suka nak tukar-tukar sendiri. Tak boleh. Nanti kena justify dengan teori lepas lah doktor Ya, betul. Itu bagaimana mengidentifikasinya dokter? Karena banyak kajian lepas itu kan dia hanya mengatakan dia semacam item atau kalau bahasa saya indikator kalau ke Indonesia itu. Nah, kebanyakan kajian lepas itu dia hanya membicarakan ini indikator, masih jarang penelitian yang mengatakan dia reflektif atau permeatif itu masih jarang itu dokter, masih sedikit. Ya betul. Memang kalau kita tengok dalam banyak artikel jurnal, dia kadang-kadang item pun dia tak letak, dia tak bagi pun item, betul? Jadi, ya betul. Jadi kita kena macam ni. Kalau tidak ada apa-apa indication di dalam artikel jurnal itu sama ada dia reflektif atau formatif, kita cuba untuk tengok kepada teori-teori macam mana dia punya pendekatannya. Tetapi untuk makluman lah, ni observation saya lah. Majority semuanya, boleh kata semualah, bila sebut majority semualah, kebanyakannya reflektif, jarang yang formatif. Jadi dari segi amalannya kebanyakannya reflektif. Jadi kita guna je reflektif. Itu saya bagi shortcut lah tu. Doktor, maksudnya batu objektif kebanyakan kajian yang guna Smart PLS lebih kepada menggunakan kesan bla 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 kepada bla 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 ataupun determine the effect of bla 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 to bla 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 macam tu lah ya? Ya betul. Sebab dia bersifat prediktif. Terima kasih doktor. Ya. Okay, dekat sini ada soalan, jika guna PLSM dalam proposal perlu tulis hipotesis nol atau alternatif, ada suggestion kan? Biasanya kita guna hipotesis alternatif. Ya. Nah, itu jawapannya. Untuk yang tanya ni Nur Zahara, biasanya kita tuliskan hipotesis alternatif. Ada soalan lagi? Tak ada Okay. Kalau tak ada, kita teruskan dengan slide yang seterusnya. Okay, ini saya dah cerita tadi. Dan ini kita punya proses kerja kita apabila kita nak buat analisis data menggunakan Smart PLS. Yang pertama kita kena ada data. Data di sini untuk Smart PLS ini dia hanya untuk data kuantitatif sahaja. Kualitatif tak boleh. Jangan pula nak analisis data kualitatif menggunakan Smart PLS. Totally salah.
dia hanya untuk kuantitatif sahaja. Okay. Yang kedua, kita kena buat saringan data. Yang ketiga, kita kena buat model, analisis model pengukuran, seterusnya analisis model struktur dan analisis lanjutan yang biasanya bergantung kepada kita punya objektif ataupun hipotesis. Kalau kita hanya kata nak mengukur hubungan di antara A dan B, biasanya kita akan melihat kepada nilai T dan juga nilai P sahaja. Jadi nilai F square, nilai Q square akan menjadi analisis lanjutan yang nak melihat kepada sun size dan juga perubahan kepada diri akibat daripada kemasukan IV yang kita rujuk kepada nilai R square. Tetapi sekiranya kita buat kita punya objektif untuk menilai kesan, menilai impact, menilai pengaruh, jadinya nilai yang T dan P tetap kena masuk, tetapi wajib juga masuk F square untuk melihat kepada saiz kesan IV terhadap DV, dan wajib juga masuk nilai R square untuk melihat perubahan terhadap DV akibat daripada kehadiran IV di dalam analisis tersebut. Dia bergantung kepada kita punya objektif. Okey, bergantung kepada kita punya tajuk, nak menentukan ada lanjutan ke tak ada lanjutan apa semua ni. Tapi dalam konteks ni, lanjutan boleh pergi kepada MGA, multi group analysis, dan lanjutan juga boleh pergi kepada IPMA, iaitu Important Performance Maps Analysis, yang akan kita terangkan nanti. Ada sesinya nanti, kita akan masuk tentang benda tu. Itu adalah lanjutan. Dan perlu diingat, saya ulang sekali lagi, analisis lanjutan bergantung kepada kita punya objektif kita tu. Okay, sebelum kita masuk kepada saringan data ni, ada apa-apa nak tanya? Doktor, sorry. Saya ada tarik sebenarnya nak bertanya teruslah. Dalam kelima-lima step yang Smart VLF yang doktor bagi dalam slide sebelum ni, okay. Saya ada baca dalam artikel lepas masa extract data dia guna Smart PLF tapi dia buat CFA. Kalau CFA ni dekat mana dalam proses ni doktor? Confirmatory factor analysis. Okey. Dia ada dua. Confirmatory factor analysis dengan exploratory factor analysis. Okey. Untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan, CFA dan juga EFA sebenarnya adalah untuk AMOS. Untuk Smart PLS dipanggil sebagai CCA. Itu sebenarnya yang betul. Dan benda ini dilakukan semasa analisis model pengukuran, iaitu pada step nombor 3 ni. Okay. Nanti saya akan sharekan kepada tuan-tuan dan puan-puan artikel jurnal yang membincangkan tentang CCA itu. CCA itu maksudnya Composite Confirmatory Analysis. Boleh Terima kasih clear. Sebab Doktor, ya? Doktor, saya nak tanya sikit doktor. Ya. Okay, kalau yang objektif macam mengukur kesan impact tadi lebih kepada analisis model structure lah. Ya. Tapi kalau untuk yang untuk yang analisis measurement model tu, apa contoh objektif dia tu yang kita boleh letak sebagai kita punya objektif kajian tu? Macam hubungan antara latent variable dengan kita punya item. Terima kasih doktor. Latent variable dengan kita punya item. Maksudnya kita punya variable dengan item tadi doktor. Kalau kita nak sebagai hubungan tu macam mana dah? Okey, dia macam ni. Dia antara item dengan variable, kita tak melihat kepada hubungan. Kita melihat kepada sama ada item-item yang kita gunakan di dalam kajian itu benar-benar dapat menggambarkan konstruk.
yang Okey, kita buat semasa proses analisis model pengukuran. Okey, maksudnya dalam hubungan tu tak perlu dinyatakan doktor untuk yang kajian yang untuk yang measurement model tadi. Tak payah. Maksud saya tak payah ya. Okey. Tak Okey, payah. Alright. Sebab dalam measurement model kita hanya nak tentukan, itu sebab salah satu benda yang kita lihat di dalam measurement model adalah AVE, average variance extract, iaitu nilainya mestilah sekurang-kurangnya 0.5 kan, yang mana di situ dia dah tentukan bahawa 0.5 itu maksudnya 50%. Item-item yang kita gunakan mestilah sekurang-kurangnya 50% dapat menggambarkan konstruk. Itu maksud dia di sebalik nilai AVE tu, kalau kita nak pergi kepada detail. Boleh faham Okey, ini Cik Fitri, saya ada baca artikel apa guna Smart PLS, dia ada confirmatory factor analysis, CFA ini dekat Soalan tadi doktor. Soalan tadi kan. Okey, lepas tu PLSM bukan CCA ke doktor? Itulah saya cakap tadi tu. Doktor dah jawab tadi. Lepas tu clear. Okey tu. Dia macam ni. Kita sebab dia apa tahu? Sebab sebelum datangnya CCA memang orang guna CFA ataupun EFA. Okay. Dia EFA dengan CFA tu pun kita kena clear. Kalau kita guna CFA, confirmatory factor analysis, kita guna dia apabila kita adapt ataupun adopt item daripada orang lain. Kita gunakan CFA, maksudnya kita nak buat confirmatory factor analysis. Kita nak confirmkan betul atau tidak item-item yang kita adapt dan kita adopt itu dapat ataupun boleh digunakan untuk kajian kita. Kalau EFA, exploratory, itu apabila item digunakan apabila item-item tu kita buat sendiri. Dia ada perbezaan nak guna tu, bukan suka-suka saya nak guna EFA lah, saya nak guna CFA lah. Dan benda ni bukan masalah isu yang di sini saja. Sebenarnya isu banyak pun student yang confused tentang benda tu. Jadi kita kena tahu, sebab bila dalam Viva kan kena tanya. Kadang kita kena ingat juga, kadang-kadang examiner dalam Viva ni bukan dia tak tahu, dia tahu tapi saja dia nak test. Student tahu ke tak tahu. Kan? Itu je isu dia. So kita kena pastikan lah. Okey, ada lagi soalan? Betul, sorry doktor. Kalau macam kita buat CCA dalam measurement model, EFA perlu buat lagi ke doktor? Tak perlu. Sebab tak perlu. Sebab hanya CCA sahaja. Okey. Sebab CCA dibuat untuk Smart PLS. CFA dan EFA tu untuk AMOS sebenarnya. Cuma disebabkan pada peringkat awal tidak ada CCA, maka orang masihlah guna lagi CFA. Dia sama maksudnya macam baru lagi lah kan doktor? Baru pun tak baru jugalah. Kadang benda ni orang tak explore. Sebab saya artikel yang saya baca tu Q1, Q2 pula tu guna CFA dengan CFA untuk Smart PLS dia. Dia guna job demand resource theory tapi guna CFA. Tapi Smart PLS lah. Dia sama juga macam kita nak buat discriminant validity. Okay? Discriminant validity dulu orang guna Fonolaka. Lepas tu pada buku Hare 2017 Hare kata Fonolaka tidak tepat. Dia mencadangkan, sedangkan buku 2014 yang gunakan Fonolaka pun Hare juga tulis buku tu. Guna Fonolaka. Dan 2017 Hare kata tak boleh guna Fonolaka, tak tepat. Kena guna HTMT untuk discriminant validity. So kita tukarlah. Tapi masih ada lagi sampai sekarang orang yang menggunakan Fonolaka. Tak salah, cuma tak berapa tepat. Itu je. Sama juga macam kita bila kita buat mediating variable kan, kita buat model ada variable. Kalau buku 2014 dulu dia menggunakan, dia nak tentukan sama ada mediate ataupun tidak, dia menggunakan nilai VAF. Kan? Jadi sekarang ni 2017 punya buku Hare dia dah tak guna dah menentukan jenis variable. Dia kata tak nak dah, tak boleh guna VF. Dia menggunakan
penentuan berdasarkan relationship yang disarankan oleh ZOL 2010. Nampak tak? Dia ada pemaharan-pemaharan itu. Walau macam mana pun, yang lama bukan totally salah. Macam antara Phonolocker dengan HTMT tadi tu. Phonolocker, Hare kata betul tapi kurang tepat. Yang lebih tepat guna HTMT. Tapi sampai sekarang masih ada yang pakai. Ni macam kawan kita kata, macam khilaf dalam hukum Islam lah. Banyak percanggahan pendapat ulama bab sesuatu. Tetapi dalam hal ini, kita guna je lah yang baru yang dicadangkan oleh prominent scholar. Contohnya Hare, dia yang invent, dia yang buat, dia yang guru tentang Smart PLS. Dia sendiri yang beritahu Phonolocker tak betul, kena guna HTMT. So kita guna je lah. Tapi jangan terkejut, kalau baca Q1 ke Q apa pun, masih ada lagi guna yang lama-lama tu. Biasa, yang itu biasa. Tapi kita bila dah tahu, kita gunalah. Tapi kena tahulah masa bila nak guna dan sebagainya. Ada lagi soalan? Tak ada Tak ada doktor. Ada okey, tak ada, kita pergi kepada saringan data lah. Untuk saringan data ni, sebelum kita buat analisis, kita dah ada questionnaire, kita dah dapat balik feedback daripada responden. Benda tu semua dia datang macam air sungai. Macam kita cedok air di sungai. Nasiblah kalau kita cedok, kadang-kadang dapat air yang jernih, kita boleh minum terus. Kadang-kadang tu kita cedok air, dapat sekali dengan sampah-sampah yang perlu kita tapis, yang perlu kita buang dan sebagainya. Nah, begitu juga dengan data kita. Jadi benda pertama yang kita perlu buat dalam data screening ini, saringan data ini, yang pertama kita kena buang data-data yang diisi dengan tidak lengkap ataupun missing value tu kita kena buang. Ini memang kita kena tengok lah. Ini prosedur biasa. Missing value kena buang. Syarat dia kata kalau yang missing tu lebih daripada 15%, kita kena buang terus responden itu. Tapi kalau kurang daripada 15% yang dia tak isi, kita masih guna, jangan buang, tapi kita isi menggunakan nilai min. Itulah prosedur dia. Itu tentang data, yang missing value. Sebab biasa, tapi ini masalah ini berlaku apabila kita bagi printed punya questionnaire. Tapi kalau kita zaman sekarang ni orang guna SurveyMonkey lah, orang guna Google Form lah, jadi kita boleh letak restriction yang mana perlu wajib isi baru boleh proceed dengan soalan seterusnya. Jadi bila kita gunakan media elektronik macam tu, masalah missing value ni dah dapat diatasi lah. Tetapi walau macam mana pun, kita menggunakan kaedah itu menimbulkan isu validity dan sebabkan ada pendapat scholar yang mengatakan apabila kita menggunakan questionnaire menggunakan Google Form atau SurveyMonkey, yang kita letakkan restrict, maksudnya kena isi soalan nombor 1 baru boleh proceed kepada soalan nombor 2, itu kita telah meletakkan suatu paksaan kepada responden untuk menjawab. Sedangkan falsafah penyelidikan, responden kena jawab secara sukarela. Bila sebut sukarela, dia bebas nak isi ke tak nak isi. Jadi perdebatan lah yang itu. Tapi itu menjadi isu perdebatan yang berbeza pendapat lah. Ada orang kata okey, ada orang kata tak okey. Depend lah, terserahlah kepada kebijaksanaan. Boleh dipanggil bias tak doktor? Bias kepada mood responden dan juga menyebabkan jawapan tu tak tepat mengikut sepatutnya. Ya, betul. Itu sebab dia isi semua. Tapi bila kita buat data cleaning, outliers dia teruk dan menyebabkan kita kena buang semua tu. Itu isu dia. Isu etika, isu bias dan sebagainya. Tapi saya pulangkan kembali kepada kebijaksanaan tuan-tuan dan puan-puan.
bincang baliklah dengan supervisor. Saya hanya utarakan pandangan saya dan pandangan sekolah-sekolah yang lain. Terserahlah. Jadi isu kat situ. Kalau supervisor kata okey, no problem. Kan? Tapi kadang-kadang supervisor kata okey, tapi kena examiner tanya, kita kata buat research apa, examiner pula yang berfahaman yang berbeza dengan kita punya supervisor pun pening kepala juga. Kan? Jadi kena itulah dilemanya macam itulah bila kita perjalanan PhD ni. Sebab kita bermain dengan macam-macam. Contohlah kita guna Smart PLS. Kita punya examiner orang AMOS. Orang hardcore AMOS yang memusuhi Smart PLS. Dia akan menyalahkan, dia akan bantai lah. Dia kata kenapa buat ni, kenapa macam ni, kenapa tak buat CFA, kenapa tak buat EFA. Sedangkan tak perlu itu. Yang perlu buat adalah CCA dan sebagainya. Jadi benda-benda macam itulah. So kita sebagai calon PhD, master yang perlu melalui Viva, itulah dugaan-dugaannya. Okay. Kadang kita guna AMOS yang datang tu pula Smart PLS. Kan? Jadi dia kata pula kenapa tak guna Smart PLS, kenapa guna AMOS. So kita kena beritahulah justifikasi macam yang kita dah bincangkan tadi dalam slide ini. Kita beritahulah kajian kita adalah prediktif, mesti guna Smart PLSM, Smart PLS, tak boleh guna AMOS. So kita kena ada justifikasi lah. Okay? Okey, seterusnya kita selepas kita buang missing value, kita kena buat data berpattern ni pun kita kena buang. Berpattern ni kadang macam ni lah. Ada yang buat bentuk zigzag, ada yang garis lurus, ada yang contohnya kita buat skala Likert 5. Dia bubuh yang 3 yang natural tu semua. Daripada soalan nombor 1 sampai soalan 30, natural aja semua. Tu pun kita kena buang. Okey, yang berpattern lah, apa-apa saja berpattern kita kena buang. Sebab itu menunjukkan responden tidak menjawab dengan betul. Dia hanya menjawab ikut suka dia buat bentuk pattern. Okey, jadi kita kena buang yang itu. Okay. Buang responden bukan buang item tu. Jadi itulah masalah dia. Dahlah kita edar sikit, kena buang pula banyak. Jadi habis. Sebab benda ni kita tak boleh kawal. Kita boleh kawal buat item. Tapi untuk responden jawab kita tak boleh kawal. Itu masalah dia. Jadi kita kena, itu sebabnya dalam buat questionnaire kita kena buat pre-test dan pilot test. Kita tak boleh main buat awal hantar je lah. Tak habis, memang masalah kita. Sebab kadang-kadang yang berpattern ini kadang-kadang bukan disebabkan oleh responden malas, tapi disebabkan oleh soalan kita. Soalan kita tu responden tak faham. Yang pertama. Yang kedua, soalan kita tu tak relevan dengan responden. Itu yang dia buat macam tu. Ataupun responden kita budak sekolah, tapi soalan kita bahasa yang kita gunakan standard orang universiti. Memang dia tak faham. Bila dia tak faham, hasilnya dia bantai je lah ikut suka dia. Jadi itu sebab kita perlu buat pre-test dan juga pilot test. Tak boleh tidak. Pada saya memang kena buat. Tak boleh shortcut. Kita nak senang dulu, buat questionnaire ikut suka. Belakang, bila kita nak analyse, kita pening kepala. Bayangkan, kita dah collect data, kita dah edar, tiba-tiba semua kena buang, supervisor kata you kena collect semula. Macam mana kita nak buat? So, sebab tu kita kena buat yang betul pada peringkat awal supaya kita tidak ada masalah. Okay? Yang seterusnya, yang ini outliers. Outliers ni kita kena buat guna SPSS lah. Dalam Smart PLS dia tak ada. Yang outliers punya analisis ni tak ada. Kita kena buat menggunakan SPSS. Yang mana-mana data yang ada little star dan juga little skull tu maksudnya data-data itu, responden itu mempunyai masalah yang perlu kita buang. Okay? Kalau yang little star tu yang paling penting, yang paling masalah tu, iaitu dipanggil sebagai
extreme outliers memang kena buang. Kalau tak buang itu kita masukkan dalam smart PLS kita boleh, tapi nanti auto loading akan bermasalah, AVE akan bermasalah, dekat kita punya bahagian analisis model struktur tu akan analisis model pengukuran tu akan jadi masalah. Okey yang little scale tu yang minor outliers, yang itu boleh consider lagi. Tapi kalau little star memang tak boleh buat apa, memang kena buang. Tak ada pilihan, tak ada excuse. Nanti saya akan tunjukkanlah macam mana nak buat tu kan. Seterusnya ujian kenormalan data. Saya nak patah balik ke sini. Satu cerita contoh yang saya nak bagi contoh lah. Minta maaf lah kawan-kawan kita kalau mungkin bukan alias ni kenormalan data. Ini kenormalan data yang macam saya cakap tadi, nilai skewness dan juga ketesis. Itu sebab kalau kita tengok kepada hair, dia kata -1 hingga 1. Tapi kita boleh guna pendapat lain. Yang saya nyatakan kat sini. Contohnya Blanca et al 2013, dia kata nilai skewness antara -2.49 hingga 2.33, julat ketesis antara -1.92 hingga 7.41. Lepas tu Klein 2010 pun ada dia punya ni. Jadi bukan apa. Sebab tadi dari peringkat awal tadi saya katakan dari segi normality tu. Tidak bertaburan tidak normal. Bertaburan tidak normal di sini bukannya sampai melampau-lampau tak normal langsung. Maksudnya mesti di dalam julat ini juga ada dia punya reference dia. Bukan sampai tak buat langsung ujian kenormalan data. Tak boleh. Jadi apa yang berlaku, ini just contohlah bila kita buat ujian ni, minta maaf kepada kawan-kawan kita di UKM, Fakulti Pengajian Islam. Pengalaman saya assist seorang student PhD UKM, Fakulti Pengajian Islam, dia buat tentang kefahaman Islam juga. Dia punya responden adalah pelajar-pelajar sekolah tahfiz. Dan soalan dia menggunakan 5 skala Likert. Soalan dia adalah, adakah anda percaya kewujudan Allah? 1, sangat tidak percaya. 2, tidak percaya. 3, tidak pasti. 4, percaya. 5, sangat percaya. Agak-agaklah tuan-tuan dan puan-puan, responden akan jawab apa? Dia akan soalan turistik, doktor. Bagi orang yang beragama, dia tak sesuai soalan tu saya rasa, sebab dia macam memaksa mempersoalkan. So memang akan jadi bias lah. 1. Yang kedua, dia punya skewed dia tu habis. Teruk. Sebab apa? Sebab mana ada orang Islam, pelajar tahfiz yang berani menjawab 4 percaya je. Semua akan menjawab sangat percaya. Saya rasa bukan responden pelajar tahfiz saja. Tanyalah sesiapa orang Islam pun, mesti soalan tu dijawab nombor 5, sangat percaya. Jadi soalan tu nampak macam relevan, tapi sebenarnya tidak relevan. Itu bahaya kita buat soalan. Kita kena tengok soalan tu dengan konteks responden kita, supaya dia tidak memerangkap kita. Sini ada soalan dekat saya tengok sebelum saya teruskan, kita tengok chat kat sebelah ni dulu takut tertinggalkan kawan kita punya tu. Belum masuk gaduh lagi Belum masuk gaduh lagi. Cik Arif gaduh apa ni Cik Arif? Ini semoga Allah jauhkan diri kita cabaran panel yang bertentangan dengan kajian Kawan kita. saya lah punya tu. Kawan saya punya pengalaman, dia punya panel masa di RP bergaduh dengan SV. So jadi isu dengan persoalan lain juga lah. Tu jadi memang. mangsa lah. Itu sebab bila dalam sesi proposal defense ataupun sesi viva, biasanya SB, kalau saya cuba untuk terima perbezaan pandangan itu pada peringkat itu. Cuma nanti belakang
Saya akan discuss balik dengan student, nak rationalize balik. Sebab tak guna kita bergaduh depan student malu. Sebab saya faham banyak yang berlaku macam tu. Kan? Jadi student tengok supervisor dengan evaluator bergaduh, tak syok lah. Okay? Okay, Puan Punita, how to do multi-normality? Maksud multi-normality ni macam mana ni? Apa tu yang kita buat yang multi-normality check tu, yang Mardia coefficient tu, Doktor? Bukankah for PLSM dia, because some of the literature saya baca, even they said the multi-normality pun kena betul kan? Not only there is each construct. So yang skewness dengan ni, each construct kita akan tengok either negative 1 to 1, ketesis ini. But for PLSM, when I go through few literature, so they said multi-normality data should be multi-normality kena ni jugalah. That's why I don't know how to run it. Dia setakat ni yang saya, sebab biasa saya akan fokus kepada hair sebab dia yang orang yang pioneer kepada, yang maksudnya orang yang mencipta smart PLS ni. Dia macam ni. Kalau kita baca buku hair, tak kira lah 2014 ke 2017 ke, dalam buku tu hanya menyatakan tentang normality adalah skewness dengan ketesis saja. Saya faham bila kita baca artikel jurnal dan sebagainya, dia orang menggunakan macam-macam untuk buat normality. Contoh saya cerita dekat sini tentang menggunakan skewness ketesis. Ada juga orang yang dia kata, skewness ketesis dia gunakan Kolmogorov-Smirnov, Shapiro-Wills dan sebagainya. Bagi saya nak gunalah. Tak ada masalah. Boleh guna. Tapi bagi saya hanya ikut hair saja. Saya berpegang kepada hair sebab dia, bagi saya, pandangan saya, dia adalah guru orang yang invent, yang cipta benda ni. Saya ikut dia je. Yang orang lain tu, dia hanya kadang-kadang kita anggap dia sebagai supplementary, dia nak menambah-nambah sahaja, so terserah boleh pakai. Itu pandangan saya. Boleh Puan Punita? Okey Doktor, faham. Saya berpegang pada tu je. Sebab bila saya refer hair, tak ada pula hair sebut benda tu, so saya pun tak pakai lah. Memang ada macam-macam mazhab, penambahan dan sebagainya. Okey, seterusnya, semoga Allah menjauh kita dari cabaran panel pententangan dan kajian. Okey, tak ada apa ni, semoga Allah centristic multicollinearity. Okey, dia lain, normality lain. Multicollinearity ni kita akan melihat kepada nilai VIF. Okay. Yang mana nilai VIF itu nanti kita akan tunjuk nanti. Saya akan tunjukkan. Okay. Multicollinearity. Okay. Dan juga dia ada juga dalam HTMT pun boleh dikategorikan sebagai itu juga. Sebab kita nak tengok multicollinearity ni maksudnya kita item-item dan juga konstruk-konstruk itu tidak bertindih di antara satu sama lain. Tidak sama. Semuanya berbeza. Itu dia punya konsep itu. Okay. Okey, ada lagi soalan? Tak ada Okey. Kalau tak ada, mungkin kita ini dalam slide yang saya dah sharekan tu, ini cara kita lah untuk buat nak buat data screening tu menggunakan SPSS. Okey. Jadi inilah dia punya step dia, dan ini dia punya latihan. Mungkin kita buat latihan sikitlah. Okey, ni kita boleh buat. Okey. Data latihan saringan data. Dah ada kan? Urus dia dah bagi, saya rasa kan, semua data-data yang diperlukan untuk latihan dalam bengkel ni kan? Ada nampak tak?
Tuan-tuan dan puan dapat tak? Data yang di-share di grup itu.